Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda yang setia bersama dengan kami dalam sebuah rancangan baru, Fik Wanita menjawab persoalan anda. Dan bersama dengan saya hari ini Syadia, ditemani dengan Ustazah Asma Hussein. Terima kasih Ustazah kerana sudi bersama dengan saya pada hari ini. Dan kita akan membicarakan satu topik yang sangat dekat dengan wanita, khususnya wanita yang baligh. Ada tak wanita yang tak kenalah perkara ni? Ada juga, tapi sebenarnya sangat jarang-jarang lah. Biasanya seorang wanita mesti akan datang jugalah haid. Ustazah dah sebut dah. Kita akan membicarakan mengenai haid dalam kalangan wanita, dan juga bersama dengan saya dalam laman Fik Wanita ini ialah pelajar-pelajar dari UiTM. Selamat datang. Terima kasih. Baiklah rakan-rakan penonton yang setia, apa kata kita saksikan sedutan ini dahulu. Silakan. Ya Allah, siapa ni yang tinggal pad macam ni? Tak basuh pula tu. Ya Allah, aku dah tak macam ni. Dah lah. Kebersihan kan tu salah satu amal iman. Semua pun suka kalau kita bersih-bersih. Ni tinggal macam tu je. Tahu dah. Ni pad ni. Tak basuh tinggal macam tu je. Tinggal. Bukannya nak buang tu sampah betul. Ustazah, tadi kita tengok satu perkara yang biasa dalam kalangan wanita, iaitu diorang ni bila datang haid, kadang-kadang dia tak basuh bersih. Apa komen Ustazah? Ya, biasanya remaja ni bila datang haid, diorang pun macam tak diberi pendedahan bagaimana sebenarnya untuk membersihkan haid. Tapi saya juga sering dipanggil oleh pihak-pihak sekolah untuk mengajar para remaja ni bagaimana untuk memastikan kebersihan, terutamanya berkaitan dengan haid lah. Jadi sebenarnya buat pengetahuan semua, kita mak bapak kena ajar. Kalau misalnya budak-budak ni datang haid, pertama sekali kita kena ajar dia jenis-jenis pad yang mereka ada lah. Ketika nak membersihkan, terutamanya di kawasan sekolah, kalau di rumah tak ada masalah sangat. Sebab pad itu boleh dilupuskan di kawasan rumah. Tapi kalau di sekolah, pastikan dikoyakkan dulu, diambil kapas yang dalam. Kapas yang dalam tu sebenarnya kalau kita pump ataupun kita flush dalam tandas pun tak ada masalah. Sebab dia boleh dinyahkan, dibiogradasi. Tetapi kalau misalnya diletakkan terus dalam pump tu, dalam tandas tu, itu menyebabkan kadang-kadang sekolah ni banyak mengalami masalah tandas tersumbat. Satu. Yang keduanya, kalau di rumah, kadang-kadang sekarang ada juga pad yang jenis cloth pad kita panggil, yang mesra alam sekitar. Jadi kalau cloth pad ini boleh juga dibasuh oleh pelajar dengan bersih. Dan sebenarnya mereka tak payah pun menggunakan sabun deterjen yang berkuasa tinggi. Cukuplah dengan sabun mandi pun tak ada masalah. Dan terus saja darah ini akan hilang dengan mudahnya. Okey Ustazah, bila saya sebut tadi kan masalah di sekolah kan, adakah itu antara penyebab juga datang masalah histeria ni? Sebab haid ni kan sebahagian daripada kita kan, dia jadi macam satu gangguan juga Ustazah. Bila pelajar-pelajar tak didedahkan cara basuhan yang bersih, maka dia akan mengundang macam satu selain daripada penyakit lah, dan juga gangguan daripada syaitan. Betul Ustazah? Ya, betul lah, pada pandangan saya pun begitu juga. Sebabnya ketika wanita ini datangi haid, ia adalah keadaan yang paling lemah lah. Sebab masa itu kita tidak beribadat, dan kita juga keadaan pada masa itu sangat disukai oleh syaitan. Jadi ketika itu kalau kita tidak menjaga kebersihan diri dan sebagainya, syaitan tu mudah nak duduk bersama dengan kita. Sebenarnya syaitan ni tuan-tuan dan perempuan, mereka akan menggunakan kelemahan yang ada pada manusia. Sebab itu adalah stage yang kita paling lemah, jadi dia akan masuk dalam badan kita. Sebab itu kalau kita tengok secara umumnya, tidaklah ada ulama mengajar kita bagaimana untuk membersihkan pad, kain yang digunakan, yang terkena haid dan sebagainya. Tetapi biasanya pelajaran ini diperolehi di kalangan masyarakat Melayu Nusantara. Kita sangat menitik beratkan soal kebersihan sebab kita masyarakat Nusantara mempunyai kepercayaan yang lebih sikit kepada benda-benda yang ada di sekitar kita, terutamanya roh-roh semula jadi inilah. Dalam arti kata lain, roh semula jadi dan Islam ini yang dimaksudkan adalah makhluk jin dan syaitan. Jadi ketika stage ini, mudahlah bagi mereka jin dan syaitan ini untuk mengambil kesempatan terhadap manusia, menggunakan stage yang paling lemah, dan seterusnya mungkin akan mengakibatkan benda-benda yang seperti disebut oleh Syahidah tadi.
lah, histeria dan sebagainya. Okey, kita kembali semula kepada persoalan haid tadi. Ada orang nak tahu juga ni Ustazah, mengenai antara beza darah haid ni dengan darah-darah yang lain. Sebab ada sesengah macam kita lah, zaman dulu kan kita bawa basikal kan, ada sengah yang lasak-lasak main sukan ke apa, tengok dah ada pada seluar dia tu ada darah. Tapi mak dia kata ini bukan darah haid ni. So, macam mana kita nak kenali ini darah haid ataupun bukan? Bagaimana kita nak bezakan darah haid atau bukan? Pertama sekali kita kena faham, haid ni dia keluar melalui kaedah wanita yang sihat. Bila wanita tu sihat, dia akan keluar. Tetapi ada tempohnya lah. Wanita ni biasanya mengikut jumhur ulama, mereka akan balik pada umur 9 tahun. Maknanya kalau ke bawah, budak tu masih kecil lagi, mungkin 5 tahun, 4 tahun, keluar darah juga. Tetapi biasanya kalau ikut pandangan orang Melayu, itu dipanggil darah sihat juga. Tetapi bukan darah haid. Dan seterusnya dia akan keluar sampai ke peringkat menopause lah. Ada pendapat ulama mengatakan mungkin 50-60 adalah menopause. Bagaimana kita nak mengenal haid dengan darah yang lain pula? Darah haid ni dia akan keluar dalam tempohnya yang tertentu. Manakala selain daripada tempoh haid, itu kita panggil sebagai istihadah. Kita akan ceritakan lagi selepas ini mengenai darah haid, khusus mengenai darah haid saja. Jangan ke mana-mana, pastikan terus bersama kami menjawab persoalan anda. Fik Wanita menjawab persoalan anda kembali untuk mengupas lagi persoalan yang dekat dengan wanita, iaitulah macam warna baju saya ni Ustazah. Warna darah haid. Betul ke Ustazah? Kan ada warna yang pelbagai. Kalau kita nak tahu, kita bincang lagi dengan Ustazah. Tadi Ustazah ada cakap, maknanya kalau seorang perempuan itu dia belum balik, maksudnya umur dia sekitar dalam 4-5 tahun, tapi dia keluar darah, dikira sebagai darah sihat. Adakah tu juga disebut sebagai pecah darah ke bagaimana? Mengenai pecah darah ni mungkin berbeza sikit lah. Tapi kalau nak tahu secara jelas, mungkin kita boleh rujuk kepada pakar yang terlibat, itu pakar fisiologi. Tetapi mengikut pandangan orang Melayu dahulu kala, kalau keluar darah, ia adalah sebahagian daripada menunjukkan bahawa perempuan itu mempunyai salurannya yang betul lah. Jadi sebab tu dia kata kalau keluar darah sikit, terutama ketika baby, dia kata ada keluar darah sikit, 40 hari ke keluar darah, budak ni sihat. Menandakan bahawa sihatnya apa dia? Dia adalah seorang wanita sempurna, saluran darah dia, peranakan dia tu tidak ada sekatan. Itu maksudnya. Maknanya itu bukan darah haid lah. Bukan darah haid. Boleh saya jelaskan? Ada sesengah orang ni darah dia pelbagai warna. Jadi ada kata darah dia merah macam baju darah saya, macam baju saya lah. Ada yang macam kecoklat-coklatan. Ini macam mana Ustazah? Darah haid ni kedudukan dia bagaimana? Baru dikira sebagai darah haid. Okey. Darah haid ni sebenarnya penonton-penonton semua dia ada pelbagai warna. Tapi basicnya warna-warna ni adalah warna yang berunsurkan darah. Itu kita kena tahu. Saya di sini ada membawa contoh warna. Pertama sekali, ulama menjelaskan bahawa darah haid ni warna merah tetapi kepekatan seperti dekat-dekat dengan hitam. Mungkin ada setengah orang kata coklat kehitaman. Tapi yang pentingnya hitam darah tu dia merah dan pekat sehingga nampak macam sangat coklat ataupun sangat hitam. Ataupun satu lagi adalah warna merah menyala seperti darah yang biasa. Sama ada pekat ataupun cair. Dan juga mungkin juga ulama juga meletakkan bahawa ada juga warna kekuningan ataupun warna tanah yang kita tengok. Ini sebenarnya dia bukan dalam bentuk yang cair sangat, kadang dia lebih kepada lendir, warna lebih kurang begini. Tetapi ini juga dikira sebagai darah haid sebab dia masih lagi ada unsur darah. Dan ada juga ulama mengatakan bahawa warna keruh, dia tak sangat merah sangat tapi tak coklat sangat, tapi dia keruh sedikit. Keruh inilah yang kita panggil sebagai sufrah dan kudrah. Sufrah ni dia lebih kekuningan, kudrah pula dia keruh seperti dekat-dekat dengan tanah sikit. Tapi biasanya yang keluar ni adalah di hujung-hujung. Bentuknya dalam bentuk lendir-lendir dan ada juga unsur merah-merah. Dan perempuan kena ingat kalau misalnya di hujung sekali tu kadang-kadang kita ada warna sufrah dan kudrah. Tetapi lepas kita cek, dia ada juga lendir-lendir tapi warna putih dan bersih seperti kapas. Lendir tetapi putih dan bersih, itu sudah dikira suci. Bukan lagi darah haid. Itu adalah antara beberapa kaedah warna haid lah yang diperkenalkan oleh ulama. Dan sebenarnya kalau kita tengok dari sudut doktor-doktor pun begitulah warnanya. Kalau kata warna tu ada sikit ataupun macam saya cakap tadi, lendir tu dia tapi dia berwarna.
Tapi dia masih ada lagi bau haid, Ustazah. Kan macam ada setengah orang kan bau haid tu dia dikenal agak pastilah. kuat sikit lah daripada orang lain kan. Adakah dikira haid juga? Ya, kalau kita tengok dari sudut yang Syadia cerita tadi, warnanya sudah keruh, maknanya dia lendir tapi tak putih. Maknanya still lagi ada bau haid. Lepas tu keruh tu dekat-dekat dia macam ada campur darah dah sikit. Itu still dikira sebagai haid. Haid juga, Dan ia mesti keluar dalam tempoh haid lah. Maknanya kalau dia lendir warna putih tapi berbau haid, dia dikira suci pula lah. Dia mesti putih bersih yang seperti kapas. Dia tak ada bercampur. Bila kita tengok lendir tu, dia macam gam yang pekat tu. Bukan gam yang cair. Kalau gam yang cair tu seperti air mazi pula. Gam yang pekat tu, yang kita guna untuk tampal dekat softboard dan sebagainya, itu sebenarnya sudah bersih. Walaupun bau haid, mungkin bau haid tu sebab cara kita basuh dan sebagainya. Tu kita nak tahu juga, maknanya kita dah tahulah tempoh suci tu kita dah boleh kenal pasti daripada warna haid kita. Ustaz. Silakan, tadi ada Ari ada persoalan, silakan. Okey Ustaz, saya ada satu soalan. Okey, sekiranya seorang wanita itu menyedari waktu haid dia kering pada maghrib, perlukah dia mengkodokkan waktu solat yang sebelumnya? Okey. Terima kasih kepada Ari yang bertanya. Sebenarnya ini soalan biasa yang ditanya oleh semua wanita, dan wanita ni dia sering keliru dengan haid dia walaupun tiap-tiap bulan keluar haid. Satunya ialah bila katakanlah contoh dalam kes hari ni, pada waktu maghrib dia sudah berhenti haid, dan bila dah cek dah bersih dah, ulama mengatakan kalau masih ada lagi masa sehingga kita dapat menyempurnakan satu rakaat, maka kita kena mendirikan sembahyang maghrib. Dan mengikut kaedah ulama pula, kalau maghrib dia dicampur dengan isyak lah. Maknanya maghrib isyak ambil terus lah kan. Isyak tu memang kita akan sembahyang isyak lah. Kalau misalnya kering pada waktu isyak, kita kena ambil maghrib dan isyak. Maknanya isyak dulu baru maghrib. Lepas tu kalau kering pada waktu asar, ambil asar dan zuhur. Kalau zuhur dan asar, of course lah kita akan sembahyang. Itu adalah kaedah yang ditetapkan oleh ulama. Dan kalau misalnya pula katakanlah itu dalam kes berhenti haid, kalau mula haid, ada orang kata, Ustazah, saya buat kerja, masak, tiba-tiba pukul 3 saya dapati saya ada haid, sedangkan saya nak sembahyang. Ketika itu jumhur ulama mengatakan tak payah sembahyang, tak payah qada. Malah Hanafi menegaskan lagi bahawa ketika itu solat itu telah gugur. Disebabkan dia masih dalam tempoh haid tu lah. Ya. Okey Ustazah, ini kita nak bincangkan lagi mengenai waktu suci haid, tapi jangan ke mana-mana. Kita akan bincang selepas ini lagi, dan bersama dengan rakan kita di talian dalam Facebook. Anda tunggu, dan untuk menjawab persoalan anda selepas ini dalam Fik Wanita, jangan ke mana-mana. Fik Wanita menjawab persoalan anda, dan kita telah bincangkan mengenai warna-warna haid. Ni dalam Facebook ada orang tanya, Ustazah, ada berapakah warna-warna haid? Maknanya dia sendiri alamilah perubahan. Sekejap warna coklat, sekejap warna merah macam bercahaya, sekejap warna orange sikit. Ada warna orange, Ustazah? Dia macam coklat. Orange kemerah-merahan lah bagi saya. Kita nampak macam orange. Ada soalan tu, dan saya rasa dia dah kira terjawab lah dengan apa yang telah Ustazah sebutkan tadi. Dan kita ada rakan di sebelah saya ni, pelajar Syira. Silakan Syira. Ya, Ustazah, saya nak tanya tentang seperti saya tahu kawan saya semasa dia hamil, kemudian ada keluar darah yang coklat kemerahan. Adakah dia terhalang daripada solat seperti darah haid ataupun macam mana, Ustazah? Tak jelas. Kalau tentang wanita hamil, Syira, ya, kadang-kadang ada juga kes di mana wanita hamil dia mengalami bleeding. Pertama sekali bagi saya sendiri, kita kena pergi cek dengan doktor. Mungkin bleeding sebab kerana kandungan tu, mungkin kepada permulaan keguguran ke, ataupun tekanan baby dan sebagainya. Jadi kalau bleeding disebabkan tekanan, kandungan dan sebagainya, itu dikira sebagai istihadah. Tetapi ada kes juga di mana wanita yang mungkin juga boleh keluar haid ketika hamil, tetapi menurut pendapat ulama 6 bulan ke bawah. Kalau 6 bulan dah ke atas, itu dikira sebagai istihadah. Itu mengikut kaedah jumhur ulama lah. 6 bulan ke bawah dia boleh dikira sebagai haid. Namun begitu, ada juga ulama yang tidak setuju dengan keluarnya haid ketika hamil. Sebab ketika itu proses saintifik itu kan tidak mungkin berlaku. Itu mengikut kaedah saintifik sekarang lah. Namun begitu, saya
saya tengok pengalaman kawan saya ketika hamil, saya suruh dia pergi cek dengan doktor dan doktor kata memang tidak ada masalah dan betul-betul hamil. Betul-betul haid. Maknanya ada juga possibility di mana orang perempuan boleh keluar haid ketika hamil tetapi pada permulaan. Jadi kita kena tengoklah yang paling pentingnya dari sudut kaedah saintifiknya, kita kena pergi cek dengan doktor sama ada ianya adalah disebabkan kandungan ataupun disebabkan oleh haid. Kalau haid maknanya dia tak boleh sembahyang, tak boleh puasa dan sebagainya. Tapi kalau istihadah seperti biasalah. Jadi maknanya dia mesti dapatkan pengesahan yang jelas. Sebab dia melibatkan ibadah kita kan, puasa, sembahyang dan sebagainya. Kalau kita nak pandai haid ni, kita pun tak sembahyang dah jadi masalah untuk qada semula. Okey Ustazah, kita nak tahu cara penyucian Ustazah. Tadi Ustazah kata dah jelas bila lendir tu keluar seperti gam, warna putih memang tidak ada campuran dengan apa-apa warna unsur darah, maka dia dikira sebagai suci. Kaedah yang Rasulullah ajar kepada wanita. Dan Sayyidatina Aisyah pun dalam sebuah hadis pun dia ada ajarkan. Sila Ustazah. Okey. Dalam kes kita nak menyucikan, nak pastikan sama ada haid kita bersih ataupun tidak, ada kaedah dia lah. Pertama sekali dia ada 2 syarat lah. Syarat yang pertama mesti kering kemaluan kita daripada aliran darah. Kering sini maknanya bukan kering kontang, sebab sifat wanita ni dia tak boleh kering, dia kena lembab. Maksudnya kering daripada keluarnya darah. Yang keduanya pula ialah dia mesti pastikan bahawa sudah kapas tu putih dan bersih. Maksud saya kapas seperti putih dan bersih gini ialah bila kita nak cek kering ataupun tidak, kita boleh guna dua pelbagai benda lah termasuk kapas ataupun putih kapas ataupun kain putih. Jangan pakai kain merah. Kalau kain merah macam mana nak cek darah, betul tak kena pakai benda yang putih lah Jadi contohnya kalau anak dara dia berbeza dengan mak dara Kalau anak dara dia masih tak disentuh di teroka lagi. Jadi maknanya kita boleh pakai kapas begini masuk sekadar hujung jari, itu ulama ajar. Sekadar hujung jari ataupun putih kapas ni kita masukkan sedikit. Berbeza dengan mak dara. Mak dara ni maksudnya sudah berkahwin lah dan mengalami proses persetubuhan. Jadi dia kena masuk ke dalam sikit sebab dia punya lekuk agak dalam. Masuk ke dalam, cek, dan juga ini ke dalam sikit. Kalau ada unsur bercampur dengan darah dikira masih haid. Tapi kalau tidak ada unsur darah, dia sudah bersih dan bolehlah mula mandi hadas besar. Bagaimana cara penyucian itu? Maksudnya yang perlu kepada cuci itu kan, satu, ada setengah perempuan ni dia main basuh dengan air, simbah-simbah je macam tu. Kadang pakai hose tu kan, sembuh je. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok antara anak dara dengan mak dara, kita kena ada beza sikit lah. Kalau anak dara kita kena korek sikit. Korek sekadar hujung jari je, jangan lebih-lebih, nanti jadi benda lain kan. Jadi kita korek sikit saja, lepas tu kita bersihkan sekeliling dan termasuk kelip-kelip yang lain dan seterusnya mandi hadas lah. Tapi kalau mak dara, kalau dengan hos saja, takut di luar saja yang kena. Satu, yang keduanya takut dari sudut kesihatan lah. Tidak elok bila kita memancupkan sesuatu kan. Jadinya kita kena masukkan ke dalam, pastikan bersih, masuk dengan kapas ni bersih ke dalam lagi. Kemudiannya seterusnya kita bila dah tengok bersih, barulah kita bersihkan dengan air dan sebagainya, barulah dimulakan dengan mandi hadas yang besar yang lain lah. Okay, Hazah, kalau orang yang berada dalam keadaan haid ni, apakah amalan yang boleh dilakukan? Sebab dia terhalang daripada ibadah yang khusus seperti puasa, solat dan sebagainya. Sebagai konklusi kita, secara ringkasnya, apa-apa zikir sahaja boleh buat. Sebab Rasulullah tidak pernah menegah kita daripada berzikir dan sebagainya. Nak baca tahmid boleh, tahlil boleh, takbir boleh. Dan saya sendiri biasanya saya akan baca maksurat, saya tak pernah tinggal, sama ada ketika haid maupun tidak haid. Sebab apa? Kalau kita tidak ada amalan langsung ketika datang haid, maka hati kita akan mati. Bila hati mati, bagaimana hati itu akan menyinari kehidupan kita? Maknanya, terutamanya ketika datang haid. Membaca tafsir Al-Quran boleh ya? Tafsir Al-Quran boleh, tak ada masalah. Sebab tafsir itu kita belajar ilmu. Belajar ilmu ni lebih baik lagi daripada kita beribadat 1000 tahun kan. Seminit berfikir itu lebih baik lagi daripada beribadat. Dan boleh masuk dalam masjid dengan kuliah. Masjid ni kita ada beberapa pandangan. Secara umumnya tidak boleh. Malah ada fatwa kalau di Malaysia ni, amalan kita di Malaysia tidak dibenarkan masuk masjid walaupun untuk belajar. Tetapi ada juga ulama yang benarkan masuk kerana darurat.
Tetapi bukan kahwin lah kerana darurat. Baiklah rakan-rakan penuntut sekalian, kita memang tak puas untuk mempelajari dan memahami agama ini. Seperti mana Rasulullah kata, barang siapa yang hendak diberi kebaikan akan diberi kefahaman di dalam beragama. Baiklah, terima kasih kepada Ustazah dan juga rakan-rakan pelajar kita dari UiTM. InsyaAllah kita akan menjawab persoalan anda lagi dalam rancangan Fik Wanita. Kita bertemu lagi insyaAllah minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan Fik Wanita, sebagai renungan bersama daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yaqbalullah salatal haid illa bi khimarin." Allah tidak menerima solat wanita yang sudah datang haid kecuali dengan memakai tudung. Hadis riwayat An-Nasa'i. Menurut Ibnu Al-Jauzi radhiyallahu anhu, haid merupakan antara tanda seorang wanita itu telah baligh dan mukallaf, serta bermulalah masa untuknya menanggung dosa dan pahalanya sendiri.